Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kasih dimuliakan tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, para pemimpin di kalangan karya, muslimin muslimat, para ustaz, ustazah, selagi-selagi tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam ini kita dapat berhimpun dengan satu masjid yang indah, dengan airconnya, bilik airnya pun bersih. Saya sempat ziarah bilik air tadi, dan ahli masjidnya orang-orang baik, orang-orang saleh, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kerana dalam hadis yang sahih Nabi telah beritahu kepada mereka yang suka datang ke majlis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghasyiyatuhum sakinah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Yang bermaksud, tidaklah berhimpun sesuatu golongan di mana-mana rumah Allah Subhanahu Wa Taala, membacakan ayat-ayatnya, membincang-bincangkan bersama mereka, belajar bersama-sama, melainkan Allah menggunakan untuk mereka ni banyak kelebihan. Yang pertama sekali, Allah beri kepada mereka ni sakinah, tenangan. Allah bagi mereka rahmah, iaitu kasih sayang. Dan Allah kurniakan doa-doa para malaikat untuk mereka. Dan yang terakhir sekali, Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia. Seandainya daripada kita salah seorang ni mendapat rujukan di sisi orang-orang ternama, orang berpangkat, orang berkedudukan, orang berkuasa, maka tentulah logik akal banyak urusan menjadi mudah. Kita nak minta tanah dapat, kita nak masuk perniagaan dapat, kita nak masuk tender dapat, anak kita nak masuk asrama pun jadi mudah. Ya, apa saja urusan menjadi mudah dengan sebab kita kenal orang-orang tertentu. Itulah undang-undang dunia. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah ni contoh yang lebih utama. Iaitulah kalau Allah menyebut kita dan mengingati kita di sisi hamba-hambanya yang mulia, maka banyak urusan menjadi mudah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan setiap kali Allah menyebutkan tentang kelebihan orang yang ingat padanya, Allah akan menyebut Allah memilih mereka sebenarnya. Sebab itu kalau kita perhatikan kalimah yang paling mulia selepas daripada kedudukan para Nabi adalah pangkat dipanggil radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ya, sebagai contoh dalam hadis Nabi mengajar kita untuk berdoa. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, warda'an, wardina warda'an. Ayat sekali dalam hadis ini, wardina warda'an. Kata para ulama yang mensyarahkan hadis ini, tentunya Imam Al-Baghawi, bahawa dalam apa pemberian Allah kepada kita, kita kena minta Allah ridha pada kita. Ada orang Allah punya kepadanya ilmu yang tinggi, tetapi ilmu itu menyebabkan dia masuk neraka, tuan-tuan. Macam iblis la'natullah. Ada orang dia mendapat kemuliaan dengan sebuah harta, tapi harta itu menghancurkannya macam Qarun. Ada orang dia mendapat kemuliaan kerana menjadi dekat dengan orang tertentu, tetapi dia jadi macam Haman. Kenal tak Haman? Kenal Haman? Tak kenal Haman? Haman ini penasihat tertinggi politik kepada Firaun la'natullah alaihi.
Ada orang Allah beri kepada dia kekuasaan, tapi kekuasaan itu menghanyutkannya, meleburkannya, menghancurkannya. Maka kedudukannya samalah dengan Qarun, samalah dengan Firaun, samalah dengan Haman. Sebab itu kita berdoa kepada Allah seperti dalam pesan doa di sini, supaya warḍa'na. Jadi tuan-tuan, kita menuju ke satu bulan yang penuh keberkatan. Lalu Allah Taala menurunkan ayat untuk kita semua ambil sebagai pedoman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa. Mai masuk lagi, kenapa duduk kat pintu masuk dalam? Ya, Cik Sufian masuk dalam. Kenapa duduk kat pintu? Malaikat ada beribu-ribu lagi nak hadir ni. Mai, ada beribu-ribu lagi nak masuk. Para malaikat dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa, yang dengan ibadah puasa sebenarnya difardukan kepada orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Maka dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, contohnya Muhammad Rashid Ridha, bahawa dimulakan dengan Islam, nanti naik jadi iman, nanti naik jadi takwa. Nanti naik lagi level-level berikutnya sampai kepada salih. Dan selepas salih itu ada lagi pangkat syahid. Nanti lepas syahid nanti naik lagi siddiq. Dan siddiq adalah martabat terakhir seseorang itu. Dan selepas itu tidak ada lagi pangkat dianugerahkan, kerana itu khusus untuk para nabi. Kerana Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiq." Siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, dia akan berada bersama dengan para nabi, para siddiqin macam Abu Bakar ketuanya, kemudian para syuhada, kemudian para salihin, dan banyak lagi pangkat-pangkat. Antara yang tinggi namanya orang yang bertakwa, muttaqin. Bila orang Arab datang jumpa Nabi dan melihat ramai orang masuk Islam, orang Arab Badui, mereka berkata, kami telah beriman. Allah tegur kata-kata itu. Iaitu Allah menyatakan, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab ni ditengok semua orang masuk Islam. Bila Nabi buka kota Mekah, semua orang masuk Islam. Maaf tuan-tuan, suara saya tak kuat ni. Bawa balik dari Mekah 3 hari lepas, suara keluar. Ada orang ujiannya di Tanah Suci, Haji. Ada orang ujiannya dalam kapal terbang, ada orang ujian sampai ke Malaysia. Masa kat Mekah, dia rasa kuat sangat. Rupanya balik sini dapat ujian, tak ada suara. Sebab tak ada suara ni, sekejap je ceramah saya malam ni, setengah jam je kot. Ya? Maka orang-orang Arab Badui itu, mereka mendakwa mereka sudah beriman. Lalu Allah tegur, belum beriman. Kamu baru masuk Islam. Sebab keliling kita ada ramai orang Islam. Tapi mereka ini tidak mengamalkan Islam. Ya, mereka kadang-kadang tidak sembahyang. Kadang-kadang tidak menunaikan zakat. Kadang-kadang mereka tidak menutup aurat. Kadang-kadang mereka tidak jujur dalam kata-kata. Ya, jangan orang yang tak jujur tu terus kita kata munafik, tuan-tuan ya. Tak boleh, kita tak boleh kata orang yang padanya ada 4 sifat itu terus munafik dan terus masuk neraka. Tak boleh cakap macam tu. Saya sekarang dekat IKIM, saya sedang mentafsir surah Yusuf. Kalau tuan-tuan dengar, anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub telah melakukan keempat-empat perkara itu terhadap ayah mereka. Tahu kan? Mereka tipu ayah mereka. Mereka pecah amanah yang diberikan. Betul kan? Mereka, apa lagi? Idza haddatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana wa idza khasama fajar. Empat-empat sikap itu ada pada anak-anak Nabi Yaqub. Mereka hampir membunuh adik itu yang bernama Yusuf. Betul kan? Tetapi Allah tidak menghukum mereka kafir. Kalaulah kita pakai hadis tadi, 4 perkara ada pada orang itu, dia munafik dan terus dia kafir, tak boleh. Dia berjanji, dia mungkir. Dia pegang amanah, dia hancurkan amanah.
Dia kalau bercakap, dia saja betul. Kalau dia berjanji, dia mungkir. 4 perkara ni ada pada seorang, dia munafik. Tapi bukan munafik yang masuk neraka itu, ya. Dia munafik akhlak namanya. Jadi kita tahu dia kata orang begitu. Jadi orang sedemikian ada keliling kita. Kita nampak mereka ni orang Islam, tapi kelemahan-kelemahan itu ada pada mereka. Dengan sebab itulah datang Ramadan untuk membuang kelemahan-kelemahan itu dan membaikinya dan jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Nampak tuan-tuan? Ya? Jadi Nabi SAW punya kelebihan ketika Nabi membina generasi para sahabat itu. Di kalangan para sahabat, kalangan mereka ni ada penzina, tuan-tuan. Ada peminum arak. Ada pembunuh anak. Ada. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Yatawara min al-qaumi su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma. Allah menyatakan bahawa di kalangan orang Arab itu bukan orang Quraisy lah, Arab-Arab yang lain, ya. Ada yang menceritakan Sayyidina Umar membunuh anaknya, itu tidak betul cerita itu. Ya, bahawa orang Arab ni ada kalangan mereka tak boleh tengok anak perempuan aib baginya. Kerana dia beban, maka dibunuhnya. Ada orang Arab macam itu. Ada kalangan sahabat Nabi yang macam itu. Tetapi bila datang Islam, Nabi memulihkan keadaan itu dan melupakan kelemahan-kelemahan itu, mengajak mereka untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nampak tak tuan? Ya, ini dakwah yang dilakukan Nabi SAW dengan datangnya bulan keberkatan Ramadan untuk mengajar mereka melakukan perkara seperti itu. Sebab antara doa yang sangat penting untuk kita amalkan iaitu pesan Nabi kepada salah seorang isterinya, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau saya beroleh Lailatul Qadar, apakah doanya wahai Rasulullah? Senang je doa ni tuan-tuan, saya tahu anak-anak pun hafaznya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak mengapalah, tambahlah. Tapi yang datang daripada Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bila kita belajar perkataan bahasa Arab, ajaibnya kalimah yang digunakan Nabi itu, afuun datang perkataan asa ya'fu. Kalau kita pergi ke padang pasir yang luas dekat Arab Saudi contohnya, angin yang bertiup dekat padang pasir itu menghilangkan semua kesan-kesan tapak kaki yang ada pada Sahara, desert yang luas itu. Hilang, tak nampak apa-apa kesan. Maka begitulah rahmat Allah dalam bulan puasa, iaitu Allah menghilangkan semua dosa-dosa. Kadang-kadang kita baca Ghafurur Rahim. Ghafur maknanya tutup. Tapi kalau afuun, dibuang semua sekali, tak nampak habis semua. Ya, maknanya diluputkan dan dilupuskan langsung. Inilah bulannya. Sebab itu saya nak beritahu kepada tuan-tuan, setiap malam tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Baca kan? Semua orang baca, alhamdulillah. Siapa yang baca surah Al-Mulk ni, dia dapat syafaat dalam kubur nanti. Ya, azab kubur itu memang ada. Dan antara yang akan menjadi lawyer orang ini dalam kubur, kata Nabi, adalah surah Al-Mulk. Baca setiap malam. Orang muda kalau belum dapat hafal, dengarlah mana-mana karya yang kita suka dalam apa-apa YouTube ke, dengar selalu dalam lama, besok kita hafal insya-Allah. Kenapa disuruh kita baca surah Al-Mulk setiap malam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Kalau kita tengok terjemahan, maknanya maha berkat Allah SWT. Berkat tu tak ada pada tangan orang alim. Mari salam ustaz tu ada berkat, belum tentu lagi tuan-tuan. Adalah di Melaka ni, saya tahulah, tuan-tuan pun tahulah, ada ramai orang yang berkat ilmunya, ajarannya, kehidupannya. Contohnya almarhum Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid. Semua orang kenal kan? Kalau Melaka tak kenal ni, baik jangan bagi rakyat Melaka. 40 tahun lalu beliau hidup dekat Sungai Udang. Orang alim ini, sesiapa yang belajar dengan dia pun, yang nakal pun jadi manusia juga pada hari ini. Jadi orang alim juga. Berkatnya ilmu beliau. Saya jumpa seorang pengetua berkata, ustaz, untuk tahun ustaz,
Betul apa Ustaz cakap tu. Saya lah orang paling nakal masa belajar dengan dia. Sekarang saya tua. Yang paling nakal tu tuan. Orang ini berkat hidupnya. Kalau orang datang minta tolong pada dia, tak pernah dia kata tidak. Saya bayar anak tuan ni. Umur anak ni? Umur berapa? 12. Ni umur apa? 15. 14. Umur ni? Apa dia penat? Tidur dalam majlis ni mudah pahala tu. Tuan-tuan, saya 8 tahun datang mengaji kat Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid. Saja cerita pada tuan-tuan, tak ada apa kelebihan yang tak ada. Saya tak ada apa kelebihan. Saya belajar. Ayah saya bercakap pada saya, kau duduk sini, kau jangan bangun, kau duduk ni. Jangan bangun, kau duduk. Bangun tu siap ayah saya. Saya 8 tahun ni tuan. Saya duduk dalam satu majlis ilmu yang dia sampaikan. Saya ingat dekat Rumbia katnya tuan ni. Maka tak semena-mena kawasan itu masa tu hutan banyak. Dah tahun 80-an kan. Seekor kumbang berbisa masuk. Sengat saya tuan-tuan. Sakitnya bukan bukan kepala sakitnya. Saya memang nak menangis, nak menjerit ada. Tapi oleh kerana terkenang ayah saya kat belakang, dia seorang guru yang sangat diharang. Saya tak bangun tu, saya tahan gigitan serangga kumbang berbisa itu. Daripada dia mula mengajar pukul 8 lebih kurang pukul 9 nanti. Dan menjelang pukul 9, bengkak yang ada tu hilang, pudar. Dan tidak ada sakit apa-apa. Padahal sepanjang majlis saya menahan sakit. Tapi ya Allah ya Karim, saya keraplah di majlis beliau. Saya dengar apa saya tak faham kan? Tak faham apa untuk ni cerita Kenapa orang sanjung sangat dia Kenapa orang cium tangan dia Apa hebatnya sangat dia Tapi bila pergi ke negara Arab, saya belajar. Saya tengok satu yang diajar itu yang kami belajar. Sama je sebenarnya ilmu yang kita belajar kat Malaysia dan belajar kat negara Arab sama. Tuan-tuan guru kita kat Malaysia ni banyak jasa. Mengajar kita benda yang sama saja. Cuma kita pergi ke negara Arab belajar dalam bahasa Arab. Dan lihat mazhab-mazhab yang lain banyak kat negara sana. Itu saja. Mazhab Hanafinya ada, Malikinya ada, Syafi'inya ramai. Tapi kita belajar benda yang sama saja. Berkatnya ilmu orang alim ni saya nak cerita pada tuan-tuan. Iaitulah kalau semua orang datang jumpa dia minta duit, dia bagi. Tuan Guru, anak saya nak masuk UM minggu depan. Tak dapat beasiswa Tuan Guru. Saya dengar orang tua tu cakap. Anaknya nak masuk UM. Dulu UM lah yang ada. UM, UKM, USM. Mana ada negeri lain kan. Kalau Tuan Guru boleh bantu, baik insyaAllah. Jawapannya insyaAllah. Nanti hari apa? Hari Jumaat. Hari Ahad nanti kau datang. Tuan-tuan, hari Ahad orang tu datang minta RM3,400. RM3,400 tu ada ke? Sampai orang bertanya pada yang minta tu. Minta lebih sikit. RM3,500. Dan saya pernah tengok mata saya sendiri. Orang rumahnya terbakau. Dan semua budak rumahnya terbakau. Maka bagi terbakau kan? Terbakau habis. Sila seminggu. Sebelum ahli politik datang membantu, orang yang pergi jumpa dengan dia. Ni anak murid pada almarhum Tuan Guru. Dia bagi orang tu RM10,000 tu. RM10,000 dia bagi. Saya kena mati. Tanya pada ayah saya banyak. Yang duit Tuan Guru mana dia dapat duit? Berkatnya hidup beliau. Banyak lagi cerita-cerita yang ajaib. Yang merupakan karamah Allah kepadanya. Kerana dia orang berkat. Sahabat Nabi ramai berkat. Ceritalah, terlalu banyak. Ya. Contoh seorang bernama Abu Qatadah yang rajin berkhidmat untuk Nabi. Kemana saja Nabi pergi, dia bawakan selipar Nabi, bawakan air Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam kehidupan Nabi ada banyak khadam keliling Nabi yang suka rela membantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi ada dua benda Nabi takkan suruh orang melakukannya untuk pihak baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebut contohnya oleh Al-Imam Al-Wahyi Al-Qahtani dalam buku beliau bertajuk At-Taratib Al-Idariyah. Bahawa Nabi ada dua benda Nabi tak suruh orang buat. Yang pertama, Nabi tidak akan menyuruh orang mengambil air untuk baginda beristinja.
Yang kedua, Nabi tidak akan menyuruh seseorang nak ambil duit ni pergi sedekah. Tak, Nabi sendiri akan memberi sedekah. Selain daripada itu, memang ramai sahabat yang membantu tanpa permintaan Nabi. Tapi bila dua perkara ni, Nabi takkan benarkan orang buat. Tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Qatadah ni rajin berkhidmat untuk Nabi. Akhirnya Nabi tanya kepada dia, apa yang kau nak, wahai Abu Qatadah? Wahai Rasulullah, doakan keberkatan untuk saya. Nabi memujinya atas permintaan tersebut. Ada orang dalam hidup ini, dia minta benda yang kecil-kecil. Apa yang kecil-kecil? Dia minta dunia. Duduk kat Kaabah tu lama berdoa dia. Doa, minta apa tuan? Minta kita Mercedes S-Class. Allahu Akbar. Memanglah hebat. Baguslah. Kita tak nak kata benda itu murahan, tidak. Tapi kan baik kalau minta lebih daripada itu. Minta keampunan, kesihatan, kekayaan, apa sahaja yang baik untuk aku bagilah ya Allah. Betul kan? Dulu pada zaman Nabi Musa AS nak keluar dari kota Mesir itu, dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa tak jumpa jalan keluar. Sehinggalah orang-orang yang berilmu di kalangan orang tua berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wahai Nabi Allah, kami mendengar wasiat daripada datuk nenek moyang kami bahawa kita tidak akan dapat keluar dari Mesir ini, melainkan kita kena bawa keranda yang mengandungi jasad Nabi Yusuf AS. Kerana Nabi Yusuf minta, kalau nak keluar daripada Mesir ini, Bani Israel mesti bawa keranda dia. Kalau tak boleh keluar. Ya, disayang kan? Maka Nabi Musa pun bertanya, mana dia kubur Nabi Yusuf? Mana kita nak cari? Sekarang Fir'aun kejar, mana nak cari? Maka akhirnya ditunjukkan kepada mereka seorang perempuan tua. Perempuan itu yang paling tua di kalangan Bani Israel. Lalu berjumpalah dengan perempuan tua itu, buta dia. Perempuan tua itu berkata kepada Nabi Musa, boleh, nenek boleh tunjukkan kepada kamu di mana kubur Nabi Yusuf. Kalau tak jumpa Nabi Yusuf punya kubur, keranda dia, kita tak akan dapat keluar daripada sini. Dia kejar oleh Fir'aun. Fir'aun dah mengumpulkan tenteranya. Dalam kisah-kisah tafsir mengatakan ratus ribu bilangannya. Maka Bani Israel pun akhirnya bertanya pada perempuan tua ini. Perempuan tua dia kata, kubur Nabi Yusuf terletak tidak di sebuah tempat, lembah. Dan pada masa itu, lembah itu dipenuhi air. Maka susah payah mereka menggalinya dalam air dan pasir itu bawa keluar. Kerana Nabi Yusuf itu, kubur Nabi Yusuf itu diangkat. Barulah Allah membuka jalan yang terang untuk mereka tuju. Tuan-tuan, perempuan ini sebelum menunjukkan kubur Nabi Yusuf itu berkata pada Nabi Musa AS, wahai Nabi Allah, nenek boleh tunjukkan di mana kubur Nabi Yusuf dengan syarat penuhi hajat nenek dulu. Nabi Musa bertanya, baik nenek apa? Cepat cakap apa benda hajat. Perempuan tua itu berkata, nenek minta pada engkau wahai Nabi Allah, nenek nak teman Nabi Allah masuk syurga besok. Maka Nabi memuji kata-kata nenek tua ini. Kerana permintaannya besar. Bukan calang-calang. Bukan permintaan macam orang biasa-biasa minta duit, minta habuan, minta perkara dunia. Minta akhirat besok. Maka Nabi memuji perempuan ini dengan berkata, alangkah hebatnya hajat nenek tua itu minta untuk masuk syurga bersama dengan Nabi Allah. Tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan. Abu Qatadah ni tadi mendapat keberkatan doa Nabi kerana berkhidmatnya untuk Nabi itu sampai waktu dia mati. Umurnya 80-an. Kulitnya tegang macam budak 18 tahun. Matanya terang. Rambutnya tidak ada sehelai uban pun. Bukanlah kita kata yang banyak uban ni tak ada berkat. Tuan. Jangan salah faham pula. Tapi nak cerita keberkatan yang mengalir dalam hidup Abu Qatadah kerana Nabi mendoakan untuknya. Itu keberkatan manusia. Kita tak dapat jumpa macam Muallim Haji Wahid tadi. Mungkin anak-anak orang muda tak jumpa. Betul. Keberkatan tempat nombor 2. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ini tempat berkat. Ada setengah ulama mengatakan kubur orang-orang saleh macam Imam Syafi'i pun ada berkat. Mereka pergi ke kubur Imam Syafi'i itu berdoa hajat kepada Allah, bukan minta pada Imam Syafi'i, minta pada Allah. Dan keberkatan orang itu, mereka dapat apa mereka minta. Ada orang kata begitu. Contohnya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan. Bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Ya, di kalangan kita orang Melayu saya tak pastilah. Tapi orang-orang Arab, ulama-ulama Arab itu banyak yang bercerita demikian di tanah Arab. Mungkin ada keberkatan di tanah tersebut, kita tidak tahu.
Tapi semua itu kita susah nak dapat. Keberkatan manusia, kita tak jumpa mungkin. Keberkatan tempat, kita tak ada duit nak pergi. Sekarang Allah beri keberkatan waktu. Maka tak ada seorang pun boleh menjadikan alasan di sisi Allah, ya Allah, aku tak sempat jumpa fulan yang berkat itu. Sahabat Nabi, dia dah mati lama. Orang alim itu. Aku tak ada duit nak pergi Mekah, buat haji, umrah. Aku tak pergi tempat berkat itu. Mana berkatnya Allah yang kau sebut tabarakalladzi biyadihi itu? Maka Allah jawab, Ramadan berkat, semua tempat dapat berkat. Nampak tuan-tuan? Itu sebab dalam kitab tafsir Al-Imam Ar-Razi menceritakan bahawa orang terdahulu daripada kita pergi berjihad saja ratusan tahun. Umur Nabi Nuh itu 1950 tahun. Berdakwahnya sahaja dekat 1000 tahun. Maka kita yang kemudian ni umur semua pendek-pendek. Paling lama pun mungkin 100 tahun. Jarang-jarang lebih daripada 100 tahun. Bahkan Nabi menyatakan kebanyakannya 60 hingga 70 tahun. Maka apa alasan untuk kita berjumpa dengan Allah mengatakan tiada keberkatan? Sedangkan waktu Ramadan ini, nilai sekali kita dapat lebih daripada 83 tahun berapa bulan lepas. Macam tu. Nampak? Ya, itu sebab keberkatan waktu ni jangan diabaikan. Maka siapakah contoh terbaik untuk kita ikut bagi meraih keberkatan yang terdapat dalam waktu yang terbatas ini? Jawapannya tak lain tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka apa amalan Nabi yang menyebabkan keberkatan itu datang dalam hidup Nabi? Saya yakin tuan-tuan tahu hadis ini. Ada 3 orang lelaki datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha untuk belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak ada di rumah. Akhirnya mereka membuat kesimpulan yang salah terhadap ibadah dan juga takwa dalam Islam. Iaitulah yang pertama berkata, kalau begitulah amalannya Nabi, saya mulai hari ini nak berpuasa tak berbuka sampai bila-bila. Tiap-tiap hari puasa. Lelaki yang kedua pula berkata, kalau begitulah amalan Nabi yang saya faham daripada penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, saya nak qiyamul lail, tak mau tidur waktu malam. Yang ketiga pula berkata, kalau begitulah amalannya Nabi SAW, saya tidak mahu berkahwin, kerana berkahwin akan menyebabkan saya lalai daripada ingat Allah. Nampak kan? Maka Nabi diberitahu tentang perkara itu. Nabi membetulkan dengan bersabda, akulah orang paling bertakwa pada Allah dan paling takut kepadanya. Kamu kena belajar daripada aku. Bukan kamu buat kesimpulan yang salah itu. Aku berpuasa, aku berbuka. Bahkan setengah ulama mengatakan 15 Syakban ke penghujung Syakban ni Nabi tak berpuasa langsung pun ada yang berkata demikian. Maka siapa yang lebih baik? Rasulullah ataupun orang lain yang kita sebut-sebut itu? Cuba jawab tuan. Siapa lebih baik? Kan ada orang kata kan, datuk saya ustaz, dia puasa 3 bulan ustaz, Rajab, Syakban, Ramadan. Siapa lebih baik, datuk kamu ke Rasulullah SAW? Cuba jawab tuan. Rasulullah. Siapa berani berkata orang lebih baik pada Rasulullah? Tidak ada orang berani kata demikian. Maka bila Nabi SAW membetulkan, tidak. Ya betul, para sahabat mengatakan bulan Syakban Nabi berpuasa begitu banyak sekali. Tetapi mereka mengatakan Nabi puasa mungkin hari putih dengan hari Isnin Khamis saja. Tidak keseluruhannya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi balik kepada cerita Nabi kita, apakah yang Nabi buat dalam bulan Ramadan hingga melayakkan ketakwaan itu ada dalam kualiti amal yang dilakukan. Nombor 1 sekali tuan-tuan, puasa bersungguh-sungguh. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis saya, siapa berpuasa dengan sebenar-benarnya pada bulan Ramadan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Puasa dengan sebenar-benarnya, jaga daripada benda membatalkan puasa, jaga penglihatan, percakapan, kan? Jaga diri kita daripada terlibat dalam memviralkan benda-benda yang menyebabkan dosa. Nampak tak tuan? Dan segala perkara yang boleh mengurangkan nilai puasa di sisi Allah SWT. Sebab itu Nabi bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi
Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan juga bersaksi palsu, maka tiada keperluan bagi Allah untuk menjaga ibadahnya. Tiada nilai di sisi Allah ibadah yang dia lakukan. Takut-takut di akhirat besok tidak diterima oleh Allah SWT. Pertama. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya, maka baginya keampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, kita kalau boleh sembahyang isyak berjemaah, tarawih sampai sempurna. Kalau penat berhenti sekejap, duduk sembahyang sampai duduk ke, kan minum air sekejap ke, sambung balik semula. Cuba target pada tahun ini. Di Mekah, di Madinah, sejak 2 tahun lepas mereka telah pun mengamalkan sembahyang tarawih 10 rakaat saja, atas arahan daripada pihak kerajaan. Ya, Arab Saudi adalah pandangan-pandangan dia sendiri. Tapi kita kat Melaka masih lagi buat 20 kan? Masih kan? Alhamdulillah. Penuh kan tuan-tuan, kerana ini amalan para sahabat. Ada orang kadang-kadang dia kata Nabi buat 10. Memang Nabi buat 10, tapi banyak hadis menunjukkan Nabi buat lebih daripada itu. Kalau takkan Zainal Umar suruh buat sampai 20, takkan Zainal Umar tak tahu Nabi buat 10 saja. Betul tak? Kita boleh buat 20, alhamdulillah tuan-tuan. Ya, alhamdulillah kita kat mana-mana masjid kat Malaysia ni bukan sekadar buka puasa, lepas buka puasa ada murid lagi. Oh, seronok tuan-tuan. Boleh makan-makan lagi. Kan kalau orang Arab di negara perang macam Syria pun sembahyang penuh masjidnya. Kadang-kadang masjidnya runtuh, sembahyang juga. Kat Palestin tuan-tuan, kat mana-mana sembahyang juga, walaupun tak kondusif macam kita dengan aircon, dengan apa. Imam pula baca tadi Allah punya ke, seronoknya kita dengar. Kalau imam macam ni jadi sembahyang tarawih 20 rakaat, tak rasa apa ke tuan-tuan. Betul kan? Jadi kita letak azam. Ini namanya mindset. Itu sebab bila Nabi datang hari-hari akhir Syaban ni, Nabi mengumpulkan para sahabat, Nabi menyampaikan ucapan, Atakum syahrun mubarakun, datang kepada kamu bulan penuh keberkatan yang kita nyatakan tadi. Ibadah sunat padanya dilipat ganda menjadi ibadah fardu. Ibadah fardu nilainya macam 70 kali pada bulan-bulan yang lain. Sesiapa yang melakukan satu kebaikan, di sisi Allah besar ganjarannya. Siapa yang ditutup padanya pintu-pintu neraka, dibuka padanya pintu-pintu syurga. Kan? Jadi kita sebagai ayah, ibu pun kumpulkan anak-anak. Ingatkan anak. Hari pun ada kemudahan anak kita duduk kat universiti, kita boleh buat Zoom. Kumpulkan ni ayah nak pesan ni, kita nak masuk bulan Ramadan. Kena ingat ni pesan ayah. Mana tahu ni Ramadan terakhir buat kita. Ayah pun tak tahu umur berapa lagi. Kumpulkan anak-anak. Ini sunnah Nabi tu tuan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali berdasarkan hadis ini, menjadi satu tabiat para salafus salih, iaitulah mereka saling mengucapkan ucapan tahniah setiap kali datang Ramadan, berpandukan kepada amalan Nabi SAW. Ya, Ma'la, seorang ulama terkemuka tabi'in, mengatakan bahawa kami ini datang Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan kami telah berdoa. Kita berdoa bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doa 2 bulan sebelum Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan telah berdoa supaya masukkan mereka di kalangan yang panjang umur sampai kepada Ramadan. Dan selepas Ramadan itu mereka berdoa lagi 6 bulan minta supaya terima ibadah mereka dalam Ramadan. Tengok tu tuan. Maka menjadi satu tanggungjawab kita untuk sampaikan kepada anak. Ingatkan anak-anak. Bagi galakan kepada mereka untuk melakukan ketaatan ini. Ya, anak kita belajar seorang kat universiti jauh, kat USM tuan-tuan. Kat USM orang Kelantan tentu ramai hafal Quran kan. Ya, sembahyang sembahyang tarawih kalau sembahyang tarawih penuh besok ya bagi allowance contohnya tuan-tuan. Ya, para sahabat dahulu kalau anak-anak mereka yang masih kecil berpuasa nak berbuka, dibawa pergi ke luar rumah, dia main, ajak main sampai anak itu lupa penat dan juga nak berbuka tadi. Ya, jadi perkara ini saya yakin di masjid-masjid kita pun banyak telah diamalkan, banyak kemudahan diberikan. Ada setengah masjid dalam Kuala Lumpur tuan-tuan. Tuan azan ni? Tak azan? Tak dengar masuk waktu macam mana? Terus je, okey, baik. Kat Kuala Lumpur ada setengah masjid begitu mulia AJK ni.
Mungkin yang baik itu dia ambil sebagai contoh. Ada rumah-rumah flat banyak dekat masjid, dekat Kuala Lumpur kan, flat. Kadang-kadang mereka ni ibu ayah susah. Jadi ibu ayah kadang-kadang tak sempat pagi. Anak-anak datang ke masjid. Anak-anak ni, budak-budak ni dia ramai-ramai di rendah. Pihak masjid siap panggil cikgu lagi, ajar budak-budak yang tak nak sembahyang tarawih, budak-budak kecil ni melukis, mewarna, bagi kelas matematik yang simple-simple. Ya Allah, bagusnya orang macam ni. Kerana mereka melihat anak-anak ni kadang-kadang terbiar. Ibu ayah dekat rumah flat itu mungkin mereka bekerja pagi, petang, siang, malam cari rezeki kan. Maka masjid buat, supaya jangan buat bising, buat satu kelas pula, panggil cikgu-cikgu mengajar. Subhanallah, Masya Allah, hebat. Ada masjid di Kuala Lumpur yang buat macam tu. Ya, jadi kita boleh hidupkan suasana pada hari Ramadan, galakkan orang tu sembahyang, mungkin kita bagi pada anak-anak ni hadiah ke. Sekarang ada banyak kempen, adakah sembahyang subuh macam Jumaat di banyak tempat dalam Malaysia kan. Kabarnya setengah masjid ni sama bagi duit dekat budak-budak. Ada bagi RM3, ada bagi RM2, ada bagi RM1. Budak-budak dapat RM1 pun senyum dia datang ya ke masjid. Ustaz, buatlah apa saja aktiviti yang boleh menyebabkan orang datang ke masjid. Ini syiar yang penting untuk kita membelingkan. Kerana bila ramai orang datang, orang lain pun akan rasa terpanggil. Kan? Carilah apa-apa benda yang boleh menyebabkan orang datang ke masjid. Tanyalah orang yang bagi makan kepada orang puasa. Banyak masjid dah penuh dah, sampai berebut-rebut orang nak dapat hari-hari tertentu kelebihan. Malam 18 Ramadan tu berebut-rebut orang kerana mengatakan ini berlakunya nuzul Quran. Sebenarnya tiap-tiap malam daripada Ramadan itu punya keutamaan sendiri. Ya. Baik, nombor 3, apakah amalan Nabi kita selama hingga menjadikan Ramadan itu berbenih takwa dalam diri, mengakar dalam diri mereka? Nombor 3, banyakkan sedekah. Zakat sebenarnya kita keluarkan bila cukup haul, tak kira Ramadan ke, Syawal ke, Zulkaidah, Zulhijjah ke, cukup setahun kena keluar zakat lah. Tapi sedekah ini kita lakukan, dilipat gandakan seperti Nabi lakukan dalam bulan Ramadan. Tapi jangan abaikan bulan-bulan yang lain. Kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, para sahabat Nabi ini telah menyusun jadual sedekah mereka tiap-tiap bulan. Syaban banyak sedekah, Rajab banyak sedekah, Ramadan lagi banyak sedekah. Kerana disifatkan Nabi kana asyadda min ar-rihil mursalah. Nabi kalian ketika datang Ramadan, sedekah itu lebih daripada angin yang bertiup kencang. Bersungguh-sungguh Nabi SAW bersedekah. Jangan kata Nabi miskin, tuan-tuan ya. Ada orang dia silap faham, dia kata Nabi ini bersedekah dengan menggunakan duit tinggalan Khadijah. Ini tidak betul. Ini tidak betul sebenarnya. Telah terbukti dalam satu kajian yang dibuat oleh seorang ekonomis dari Emirates, ya, Emiria Arab Bersatu, seorang pakar ekonomi namanya Dr. Abdul Fattah As-Saman. Dia telah buat kajian dalam tesis PhD-nya tebal macam ni. Kana Nabi usariyan ghaniyan wa lam yakun faqiran zahidan. Tajuknya, Nabi kalian adalah seorang yang kaya, bukannya miskin dan merimpat. Bagi orang yang mengatakan Nabi ambil daripada Khadijah untuk bagi kepada orang Islam, ini tak betul sebenarnya. Kerana daripada pengumpulan data yang beliau lakukan menunjukkan Nabi SAW dalam hidup Nabi pernah memiliki harta sebanyak macam kita 380 juta ringgit. Banyak 380 juta. Ada juta kan? Wajib ada juta kan? Nabi SAW 380 juta ringgit nilai ringgit kita, kerana dikira dalam miskal. Dan Nabi telah menginfakkan untuk jariahnya, sedekahnya, wakafnya sebanyak 180 juta. Nabi tak bagi semua. Kerana Nabi meninggalkan selepas baginda wafat itu para isteri yang tidak ditanggung oleh sesiapa. Keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah, haram menerima sedekah. Keluarga Nabi haram menerima sedekah. Jadi Nabi meninggalkan untuk para isteri baginda harta yang banyak sebenarnya. Kajian telah membuktikan. Nabi tak pernah ambil duit daripada Khadijah bagi kepada orang lain. Itu hukumnya orang yang kedekut. Kita ni suami kan, bagi duit kat bini, setiap bulan bagi, katalah bagi RM1,000. Contoh bila raya minta balik, mana tak bagi kat adik-adik kita.
Ini sifat orang kedekut, kan? Dah bagi itu, ahlan wa sahlan wa jalan. Mana boleh minta balik? Anak-anak kita punya duit hari raya yang orang bagi, mana kita boleh ambil? Kan? Tak boleh ambil. Itu duit dia. Kalau nak ambil, kena beritahu. Nak, ayah ni tengah apa? Tengah sempit lah nak. Abang betul lah tak ada duit. Boleh tak? Ya. Kalau cakap begitu pada anak, ambil sekadar yang diperlukan, jangan berlebihan. Boleh. Hukum para ulama mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Tapi tak boleh ambil sewinang-winang. Itu milik dia. Kita dah bagi dia, dah sempurna milik untuk dia. Tak boleh minta balik. Tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi betulkan fahaman kita bahawa Nabi seorang yang miskin. Nabi tak miskin, Nabi kaya, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya sedekah itu daripada terima pemberian daripada perangan dan peruntukan khusus untuk Nabi waktu zuhur. Banyak kudanya, untanya, kambingnya. Menjelang maghrib habis, semua telah dibagi kepada orang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan bulan bersedekah. Dan utamakanlah sedekah ni kepada orang yang keluarga kita yang susah tetapi tidak menampakkan keperluannya. Allah menyatakan yahsabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Utamakan keluarga kita yang benar-benar susah tetapi tidak menampakkan keperluannya. Diam. Ya. Bapaknya sakit, isinya kerja sebagai kerani, anaknya 8 orang, 5 orang tengah belajar kat universiti. Mana dia hidup, Maka kita kena bagi keutamaan kepada orang macam ni. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, seorang tafsir yang terkemuka di Mesir, kalau semua orang Islam menjadi tanggungjawabnya kepada keluarga, maka tak akan ada orang Melayu, orang Islam yang merempat pada hari ini. Kalau semua kita mengerti tanggungjawab kita kepada keluarga, tak akan ada orang Islam yang merempat. Itu Nombor 4, apakah amalan Nabi kita yang menyebabkan takwa itu membaca dan menyubur dalam diri? Iaitulah amalan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara sa'iman falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un. Siapa yang beri orang buka puasa, baginya pahala orang itu tak kurang sedikit pun, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat yang miskin bertanya kepada Nabi, Nabi, kami tidak memiliki apa-apa untuk bagi mereka makan, Nabi. Jawapan Nabi, apakah tidak boleh engkau beri seteguk susu ataupun sedikit kurma? Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa anjuran melakukan kebaikan membuka puasa itu jangan dipandang besar. Kita tengok peruntukan untuk buka puasa kat masjid-masjid kadang-kadang gerun, tuan-tuan. Ada masjid kat Kuala Lumpur satu hari berbuka puasa sampai 30,000 pun ada. 30,000. Banyaknya. Memanglah ramai orang yang nak makan, ramai orang susah. Kita baik sangka. Tapi kita ni tak mampu dah nak ambil satu portion tu pun kena RM1,000. Mana lah kita ada duit? Jangan abaikan peranan, berilah kurma. Bagi orang buka puasa. Orang-orang Arab tu kalau waktu berbuka puasa, dia pergi kat tiap-tiap orang tu dia bagi kurma. Dia pastikan semua ambil kurma dia. Bersungguh-sungguh. Kadang-kadang dia bagi air botol macam ni. Apa sayang harganya? Maka kita kena ada semangat macam tu kalau kita tak mampu nak masuk dalam peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan. Begitu tuan-tuan yang hati lagi sahabat-sahabat. Lagi apakah amalan Nabi SAW? Membaca Al-Quran. Setiap Ramadan Nabi membaca Al-Quran bersama dengan Jibril AS. Dan Ramadan terakhir sebelum baginda diwafatkan 2 kali baginda khatam Quran bersama Jibril AS. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan, tuan-tuan yang boleh tahu. 60 kali. Kita baca cerita ni macam dongengan, tuan-tuan. Rasa macam dongeng, macam mana boleh baca 2 kali khatam Quran satu hari? Saya antara orang yang rasa macam hairan. Tuan-tuan, saya cerita kepada tuan kerana Allah, tuan. Kerana Allah saya cerita. Saya mau balik dari Mekah ni. Saya dah mati, saya terfikir macam mana orang ni baca Quran lama. Jadi satu hari saya ambil kesempatan dalam umrah yang terbaru ni. Saya duduk dalam Masjid Nabawi. Tak ada majlis ilmu malam tu. Saya cari majlis ilmu Arab, tuan-tuan guru Arab menyampaikan, tak ada. Saya duduk etikaf lah. Saya dapati ada seorang buta duduk dekat dengan saya. Orang ini dari Sudan, orang Arab.
Saya perhatikan semua orang datang salam dengan dia. Semua salam dengan dia. Dan dia macam seolah tak perasan. Abu Salman orang panggil dia, Abu Salman. Saya fikir Abu Salman nama dia. Orang ni dipanggil nama bapak lah. Dia gelar orang. Walaupun seorang tu belum ada anak, kita panggil je nama dia. Abu Umar, Abu Khadijah. Itu orang Arab dia panggil kemuliaan. Dia gelar orang macam tu. Budak muda kecil macam ni pun dipanggil Abu Ali. Kapan besok kamu besar, kamu kahwin, kamu dapat anak nama Ali. Doa. Dia panjang umur. Dia semua salam dia, semua tengok. Dekat dengan tiang macam ni jarak. Saya pun tengok siapa dia. Semua saya pun pergi mendekati dia. Kenapa sebut? Saya duduk daripada maghrib sampai isyak. Saya dengar dia baca Quran. Saya rasa memang separuh Quran dia baca. Saya fikir macam mana masa yang ada untuk saya nak baca surah Al-Kahfi pun tak habis. Kenapa dia boleh baca setengah Quran dulu kat situ tu? Rupa-rupanya orang Arab Sudan ini telah duduk dalam Masjid Nabawi sejak dia buta 30 tahun yang lalu. Dia buta. Dia telah beriktikaf di Masjid Nabawi itu setiap hari dari Zuhur sampai ke Isyak membaca Al-Quran. Saya dengar dia baca, semua salam dia. Kenapa? Apa hebatnya dia? Orang Sudan, kulitnya hitam. Orang Sudan tinggi kan? Dia pakai jubah pun tangannya besar begini. Ya, saya pun duduk tengok. Saya duduk dekat-dekat, saya dengar apa benda, dia tak perasan saya. Menjelang dekat-dekat Isyak barulah saya bertaruh dengan dia. Tanya apa khabar Abu Salman. Saya pun kamu, saya pun Malaysia. Allah, Maria. Tentu saya dengar dia baca Quran. Saya duduk dekat. Rupa-rupanya dah 30 tahun dia baca Quran dan Masjid Nabawi mengkhatamkannya Al-Quran. Setiap hari sekali dia khatam. Setiap hari. Saya tanya kepada dia, Abu Salman duduk kat sini sudah 30 tahun. Kenapa tak jumpa doktor kat Saudi ramai boleh rawat mata? Dia kata tak apalah. Dalam hadis mengatakan siapa yang diuji oleh Allah dengan 2 biji matanya, dia bersabar baginya syurga. Siapa yang diuji oleh Allah dengan 2 biji matanya hilang menjadi buta, dia bersabar baginya syurga. Macam mana Abu Salman datang sembahyang duduknya jauh di Masjid Nabawi? Dia kata saya duduk dengan isteri saja, anak-anak pun Allah uji meninggal dunia. Sakit dengan itu. Jadi saya duduk Masjid Nabawi ni 30 tahun. Saya sembahyang Zuhur, Asar, kalau wuduk batal saya pergi ambil wuduk. Kalau tak saya kekal, dia tak adalah cerita dia sembahyang Isyak daripada wuduk Zuhur, tak ada. Tapi saya duduk kat sini, Alhamdulillah, syukur pada Allah 30 tahun. Tak pernah pun cakap apa Allah bagi semuanya baik-baik. Tuan tengok orang ni berkat hidup, boleh baca antara maghrib Isyak separuh Quran, tuan. Daripada Al-Fatihah sampai surah Isra, sampai surah Kahfi. Macam mana Allah bagi berkat kepada dia? Macam ni saya bagi contoh pada tuan-tuan. Seorang pilot bawa kapal terbang dari Melaka pergi terbang ke Penang. Berapa jam masanya? Setengah jam, betul? Kita naik kereta berapa jam? Beza tak kereta dengan kapal terbang? Macam tu. Kalau kita nak bagi mudah orang faham, kita balik ke Kelantan, mungkin 12 jam bulan lain. Orang terbang daripada KLIA pergi ke Jeddah baru 7 jam. Betul kan? Nampak tak tuan-tuan? Ini keberkatan pada orang. Jadi kita bulan Ramadan cuba baca Quran. Kalau tak boleh khatam Quran, baca separuh Quran. Tak boleh separuh Quran, 1/3 Quran, 10 juzuk. Kalau tak boleh 1/3, pilihlah surah-surah pilihan. Kata Dr. Hasbi Siddiqi. Contoh surah pilihan, Juz Ammar kena baca, Al-Kahfi kena baca, Al-Mulk kena baca. Juz 29 dia panggil Juz Tabarak, baca. Surah Al-Baqarah baca, Ali Imran baca. Kerana orang yang dalam hidupnya banyak utang, tolong ambil perhatian, bacalah surah Al-Baqarah. Kerana Nabi telah menyatakan fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala. Orang ini kalau hidupnya tak ada berkat, hutangnya banyak keliling pinggang, tolong baca surah Al-Baqarah. Kerana dalam hadis sahih mengatakan mengambilnya adalah keberkatan, kunci keberkatan surah Al-Baqarah itu. Memang panjang, 286 ayat. Orang muda, banyak hutang, baca Al-Baqarah, tiap-tiap hari baca. Ustaz, saya tak mampu, Ustaz, 2 jam setengah, memang tak mampu. Saya baca 100, hari kedua 100, hari ketiga 86, boleh tak? Cuba buat. InsyaAllah nanti Allah mudahkan untuk kita membacanya Al-Baqarah itu. Ini orang yang tidak mampu khatam Quran. Dah kalau tak mampu juga, dengarlah Quran. Dengar Quran. Nampak tak? Yang kelima,
Pendeknya, apakah amalan Nabi kita untuk dapat keberkatan Ramadan? Ini ketakwaan itu. Rajin-rajin berdoa. Doa tadi kita ajar mula-mula sekali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa kita tu bagus. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ada juga hadis mengatakan Nabi berdoa dengan doa tersebut. Tuan-tuan, jadi inilah antara amalan yang patut kita lakukan. Dan yang terakhir sekali, kita bangun sahur pukul 4, pukul 5, ambillah peluang untuk berdoa kepada Allah SWT, kerana dalam banyak ayat dan juga banyak hadis menunjukkan keutamaan waktu itu. Ya, jadi inilah antara kelebihan-kelebihan yang ada. So, isteri kita mungkin sibuk menyediakan makanan untuk bersahur, kita bangun sembahyang. Ya, ambil peluang untuk berdoa pada waktu-waktu tersebut, kerana waktu itu punya kemuliaan kelebihannya. Sekianlah boleh saya sampaikan pada malam ni. Ampun maaf, tak kesampaian nak cakap panjang tuan-tuan. Suara saya tak sampai, perit, cakap. Ampun maaf atas segala kelemahan, kekurangan. Tapi inilah antara amalan-amalan menyuburkan iman, membina ketakwaan. Itulah yang ditunjukkan di contoh terbaik dalam kehidupan umat Islam, itu Rasulullah SAW. Dan kita terperangkap untuk mengikuti fulan bin fulan, orang tertentu dan sebagainya. Ya, ikutlah Rasulullah. Kerana manusia itu punya kebarangkalian melakukan kesilapan dalam kefahamannya. Tetapi contoh terbaik adalah Rasulullah di atas anjuran-anjuran yang ditunjukkan tadi. Itulah amalan-amalan yang mendatangkan ketakwaan, membina dan membawa kita kepada keampunan daripada Allah SWT. Ya, setakat Naziru, terima kasih atas undangan tuan-tuan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang diberi keampunan, diberikan ketakwaan. Tak semua orang mendapatnya selepas Ramadan daripada apa yang dijanjikan itu. Ya, moga-moga Allah memberkati kita. Bacalah selalu doa tuan-tuan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tadi doa yang saya ajar mula-mula, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrina wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina warḍa'na. Ya, supaya Allah beri kita peluang untuk melakukan taat tanpa henti, tambah keberkatan setiap hari dalam hidup. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa nasara wa jami'a ashabihi alaina minal muslimin wal muslimat. Al-mu'minina wa min rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ولا اتمنا لنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.